Sila duduk molek dah. Duduk molek. Sila dapatkan tempat yang selesa. Duduk tak pun nak bangun nanti. Jangan main. Alhamdulillah. Boleh kita mula deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa man tabi'ahu wa walah. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقال الله تعالى في كتابه العزيز إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات anna lahum ajran kabira. Yang dihormati lagi dikasihi kepada semua tetamu-tetamu Allah yang mari naik kereta, naik motosikal dan juga jalan kaki deh. Syukur kepada Allah kita dipilih untuk berjamaah di rumahnya. Mudah-mudahan dengan pemilihan ini dan keizinan ini membawa kita sejahtera dunia, sejahtera akhirat. Ya, yang dimuliakan kepada bakal sahibu samahah kita, Ustaz Hidayat, Ustaz Hashim dan ustaz-ustaz yang lain lah kalau saya tak nampak. Ustazah-ustazah, ya tuan-tuan haji, tuan-tuan guru sekalian. Dan juga anak-anak muda. Tak ketinggalan juga ya jiran lama saya Tuan Haji Ibrahim sejak daripada Subang Permai dan juga Tuan Haji Turmizi ada. Tu dia ada. Kita ada orang kawan dari Subang Permai. Mari Bukit Bandar Raya ada Tuan Jiwan. Ada. Datuk Yahya sahabat setia saya duk mari sama ni. Baik saudara, pada pagi ini kita ingat balik. Kita datang daripada 5 alam. Kalau kita ajar anak-anak, kita suruh dia buat macam ni. Yang ini alam zuriat, lama dah kita tinggal. Ya, lepas alam zuriat, kita berada ke hajat alam rahim ibu. Ni tak lama ni. 9 bulan, 10 hari dah. Kemudian masuk di sini ni. Alam dunia, alam. Masya alam ni cerita alam dulu lah pagi ni. Jadi, alam dunia ni. Ni sekarang ni. Sekarang ini kita berada dalam suasana hidup yang Allah izinkan. Ada 10 tahun, ada 100 tahun, ada 50 tahun ikut. Ila ajalim musamma. Sekarang ni kita ada sini. Lepas ni kita pindah. Kita semua duk pakat berangkat hijrah. Hijrah ke alam barzakh. Alam barzakh ni satu alam yang kita belum masuk lagi. Tak tahu. Ya, rumah baru tu sempit ke lapang ke? Ikut cerita ulama disampaikan kepada kita, dia bergantung kepada amal kita. Orang perempuan, amal orang perempuan, orang lelaki, amalan orang lelaki. Bapak-bapak kena sama-sama kita himpun amal. Kunci kejayaan amal ini yang pertama, alif, lam alif kha lam alif sad.
Al-ikhlas, niat. Kita set minda kita setiap hari mesti ada ikhlas niat. Semua perbuatan kita yang sampai yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla yang ikhlas. Isteri yang ikhlas, suami yang ikhlas, bapa yang ikhlas. Ikhlas niat. Kerana di dalam Quran, illa ibadallahil mukhlasin. Syaitan. Semua tahu nama syaitan, nama iblis. Sejak daripada bapa kita Adam alaihi salam. Kalau kita dah ikut daripada kitab Ibnu Katsir radhiyallahu an, iblis ni Azazil asalnya dulu. Dia ni meraung. Saya ulang sekali lagi. Kalau di sini belum cakap, saya ulang. Saya bacakan sekali ni. Kata Ibnu Katsir dalam kitabnya, iblis ke hajah, dia meraung. Yang pertama-tama dia meraung kerana dia dah perdayakan Adam alaihi salam. Maka Allah laknat dia. Laknat ini yang tak takut ialah orang LGBT. Sebut pagi ni. Kaum ni yang tak takut laknat Allah. Dia tak dengar betul-betul bagaimana laknatullahi alaihim ajma'in ketika mana kaum Lut dulu. Sekarang ni dia nak buat macam-macam di bumi ni. Dia punya pasal kita kena. Penyakit LGBT ni cukup kuat merebak. Dulu pernah saya sampaikan, dia tak cari macam kita ni, Tuan Haji. Tuan Haji dah tua, dia tak mau dah. Direct lah cakap mah. Jadi boleh ke? Kita kecek itu ya, boleh ke? Dah tua. LGBT, betul ya? Terbalik ke tak ada? Tak terbalik ya? LGBT. Kebun betul dia ni. Dia punya pasal. Saudara. Allah murka kat dia. Allah laknat dia. Kalau dia ada kat kampung kita dengan kita sekali kena. Tu yang tak syok tu. Kita tak tahu hal dia. Jadi dilaknat. Ini kumpulan iblis alaihim laknatullah ajma'in. Laknat ini tercabut kasih sayang Allah, rahmat Allah, murka. Ya, murka Allah pada dia. Kemudian, ya, iblis ini dilaknat oleh Allah, meraung dia. Iblis tu tahu kena laknat tu, meraung dia. LGBT tak ada, suka dia, selamba je. Duk happy. Yang kedua, bila dia dah kena laknat, dia kena pecat dari jannah, keluar. Martabat dunia ni, ya, dengan jannah ni jauh betul beza dia. Mereka ni dah biasa duduk jannah dalam syurga yang serba-serbi mewah. First class, atas lagi daripada first class. Atas lagi daripada 7 bintang kalau hotel lah. Tiba-tiba kena pecat. Keluar daripada sana. Dihantar ke bumi ini. Adam pun dihantar ke sini. Dia pun dihantar sini. Meraung-raung. Yang ketiga. Ya. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, dia kata, budak ni lahir, dia kata, payah aku. Usaha aku selama ini daripada Adam, Nuh, Hud, Salih, Idris semua sampai Ibrahim. Bawa turun, sampai Ismail bawa turun. Sampai Abdul Muttalib, sampai Abu Talib, sampailah Abdullah, Aminah, lahir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meraung dia lagi sekali. Kata Ibnu Katsir dalam kitabnya. Wah, inilah manusia.
yang akan menggagalkan misi dan visi aku. Saudara, Nabi Muhammad ni memang tak disuka oleh iblis, syaitan. Saudara, orang munafik tak suka, orang kafir lagi tak suka. Dengan sebab itu dia asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Cukup keras dia dengan orang-orang kufar. Ruhama sangat sayang pada kita semua ni. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab satu ayat saja dalam surah Al-Anbiya, kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam paku kat kepala. Ayat ni bahasa kasarlah sikit. Paku. Maksudnya lekat betul-betul ke hajah. Pendek aja selalu baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dulu pernah jadi slogan pertandingan Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat ini cukup pantang iblis. Saudara, yang dia tak berjaya pedaya adalah orang-orang yang keluar bangun meninggalkan tempat tidur, sama ada sembahyang di rumah ataupun sembahyang di masjid atau sembahyang di mana-mana. Solat subuh, fadilatnya sangat besar. Nanti kita tengok. Kemudian yang keempat, kata Ibnu Katsir, turunnya surah Al-Fatihah. Ini grand. Surah ni 7 ayat. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Fatihah ini, kalau kita tengok, dia punya senarai nama dia, Asmaul Fatihah. Berpuluh ulama menulis. Dia bukan umul kitab saja, bukan umul Quran saja, dia bukan. Tapi banyak lagi nama dia. Supaya kita jadi ingat. Dia juga Al-Kafi, dia juga Al-Wafi, dia juga Al-Syafi, dia juga Al-Fatihah. Kita sebagai bapa, minta maaf pagi ni, jam 7.12 pagi. Kita sebagai bapa, saya minta sampurnakanlah tanggungjawab kita as a father. Ajarkan anak kita sebaik mungkin tentang Al-Fatihah. Dudukkan anak-anak. Abah nak kecek pagi ni. Nak royak. Kalau Kelantan lah. Kalau Jawa, jagung nak kena. Pak arep ngomong ki. Ngrungok ki. Iki wasiatku. Ngono carane. Oh, dah tukar pula Jawa. Payah betul ni. Tuan Haji Basri. Yang boleh lulus bahasa kebangsaan aja kan. Jawa tak boleh. Kelantan tak boleh. Semua tak boleh. Bahasa kebangsaan je. Yang lain-lain kita fikirkan. Tengok Datuk dah setuju. Bahasa biasa je. Keajah ibu yang melahirkan anak nak selamat dia di dunia dan di akhirat. Kita tak lama lagi pindah ke alam barzakh. Alam yang keempat. Nanti kita akan pindah lagi sekali kena bangkit ke alam akhirat. Kita baru sampai alam dunia ni. Misi dan visi kita bertempur selalu dengan iblis. Dan pada pagi ini kunci kejayaan kita selepas ikhlas dalam apa juga perbuatan amalan soleh kita, maka kita ajarkan anak kita 7 ayat. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Kita mulakan Al-Fatihah. Tuan-tuan masih ingat dalam hadis qudsi Allah berfirman,
Qasamtu salatu baini wa baina abdi nisfaini. As-salah di situ ialah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Qasamtu, kata Allah, telah ku bagi antara aku dengan hamba-Ku. Qasamtu baini wa baina abdi, dan hamba-Ku nisfaini, 50-50. Nisfu. Tak lama lagi nisfu Sya'ban. 15 hari bulan tu, 15 maknanya setengah. Jadi 50-50. Apabila kita membaca Al-Fatihah, surah yang paling banyak dibaca oleh manusia, bermilion-milion orang baca Fatihah. Subuh baca, duha baca, syuruk baca, nanti tengah hari zawal baca, zuhur baca, asar baca, ghurub baca, isyak baca, kemudian di tengah malam tu baca lagi Al-Fatihah. Allah bagi dua. Kita buka, tuan-tuan ada internet, dulu kena buka kitab Ibnu Katsir ataupun Imam Qurtubi ataupun kitab-kitab ulama-ulama tersohor dulu. Termasuk Syekh Kutub, termasuk Wahbah Zuhaili menceritakan kebesaran Al-Fatihah. Saudara baca. Yang pertama Allah kata, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu untuk aku. Kata Allah. Hamba-Ku memuji aku. Segala puji bagi Allah yang mentadbir seluruh alam. Sebelum tu dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Terus masuk. Fatihah mesti bismillah. Tak ada bismillah, tak cukup Fatihah 7 ayat. Pagi ni kita cerita Fatihah saja. Saudara. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Allah kata, oh, hamba-Ku terus memuji aku, memuliakan aku, mengagungkan aku. Ini 3 yang pertama. Kemudian selepas Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Rupa-rupanya hamba-Ku tahu, akulah pentadbir pengurus di hari akhirat besok. Akulah yang berkuasa di sana. Saudara. Jadi kita puji Allah. Itu untuk Allah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Itu untukmu ya Allah. Selepas itu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ini untuk kita bersama. Kata Allah, yang ini Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masa dulu saya dapat duduk sekejap dekat sisi, tak jauh lah, tak dekat sangat. Ya, Sudais. Dia mengajarkan Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa narka'u wa nasjud. Di hurai yang itu je. Allahumma iyyaka na'budu, ya Tuhan, padamu kami sembah. Wa laka nusalli, dan padamu kami sembahyang ni, nusalli, kami sembahyang, kami berdoa. Kemudian wa na'bud, kita menghambakan diri. Kemudian dengan dia juga kami mohon pertolongan. Di hurai itu je. Bahasa Arab waktu itu. Saudara, kita ni Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu Tuhan kami sembah. We all ni kami sembah. Allahu Akbar, itu kami sembah Allah. Pagi tadi baru kita sempurnakan solat subuh, pengabdian kita kepada Allah. Wa iyyaka na'budu wa laka nusalli. Yang ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan padamu juga aku minta pertolongan. Minta tolong dekat Allah. Apa saja. Nak sihat, minta kepada Allah. Ubat memang kena makan. Jangan tak makan ubat. Kalau tak sakit, malaikat. Saudara. Minta tolong kepada Allah. Kak Hajar,
minta tolong kepada Allah. Kalau suami nakal, jangan cerita dengan orang. Husband I tu, menyampah betul I lah. Pakar dah anak 3 lah. Kalau I tahu dulu, I kahwin dengan kawan I dulu nun sana. Masa sekolah rendah tu. Baiknya dia, alimnya dia. Ini macam-macam dah. Jangan cerita dengan orang. Bangun malam saja. Ya Tuhan. Takdirku telah ditentukan bersuamikan sipulan-sipulan. Aku redha ya Allah. Kau ubahlah perangai ini jadi laki-laki yang soleh. Seperti mana umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semestinya. Kita minta. Saudara. Jadi suami kita ni. Kadang-kadang ada isteri suka berbangga dengan janggut suami. Dia tengok janggut suami, tengok janggut cantik kan. Janggut yang tak ada janggut. Husband I ni tak nak berjanggut lah, dia kata. Tak erti I tengok dia. Tengok husband dia handsome. Janggut ada kan. Minta janggut pun minta lah ke Allah. Ya Tuan Haji Ibrahim, kita tak ada janggut. Saudara yang dirahmati Allah. Ini kita minta. Jadi kata Allah, yang ini untuk kita bersama. Kau sembah aku dan kau mintalah, you name it, aku akan deliver. Ini hak kita dan hak Allah. Allah memberi, kita meminta. Kita hamba menyembah, dia Tuhan, dia Allah, dia disembah. Kemudian yang pertama kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Kita ada session ajar Fatihah pada anak-anak. Kita duduk ajar mereka. Hari ini ajar siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan jalan yang lurus. Betulkan persepsi dia. Macam mana jalan yang lurus itu. Adakah jalan macam expressway ni ke? Macam jalan daripada Jeddah pergi ke Mekah tu ke? Ataupun ke Riyadh jalan lurus umpamanya. Ataupun di California tu jalan yang lurus. Ini sirat. Saudara, minta. Tuan-tuan kalau pergi Masjid Negara. Masjid Negara, dekat depan tu ada tulis. Macam ni, kiblat mana tu dia. Ada tulis. Tuhanku adalah Allah. Rabbi wa Rabbukum. Fa'budu, sembahlah Allah. Inna hadha siratim mustaqim. Saudara, tulis kat situ. Jadi kena ajarkan anak kita jalan yang lurus. Jangan yang bengkok-bengkok. Piramli kan dah ajar. Jalan lurus, jalan belok-belok. Pok, bujang lapuk, ada mancis tak ada rokok. Ada mancis tak apa. Mancis boleh guna banyak-banyak. Rokok merosakkan kita. Buang. Piramli tak adalah kata buang rokok. Tapi dia kata tak ada rokok. Sekali-sekali dia tunjuklah. Pus. Tuan Magistrat. Isap rokok. Kita benci Yahudi. Suruh jangan beli ni. Boykot ni. Boykot ni. Kat Phuket ada rokok. Macam mana? Kita bukan main marah. Yahudi gedebak-gedebuk. Kita boykot rokok. Kita marah Yahudi begitu gini. Subuh mari sini. Kita nak kuatkan bangun subuh. Nanti mungkin AJK Masjid akan memasang banyak kain banner. Masuk dalam jom sembahyang subuh berjamaah. Kita akan semua penduduk bandaraya bangun sembahyang subuh. Biar penuh seperti hari Jumaat. Kalau di Temerloh Jaya boleh buat, di JB boleh buat, takkanlah orang Bukit Bandaraya tak boleh buat. Kita pasang drone nanti. Drone shoot tengok sembahyang subuh. Kak Hajah pun keluar, tuan-tuan haji pun keluar, anak-anak pun keluar. Saudara. Subuh berjamaah. Sikit lagi.
Lepas ihdinas siratal mustaqim, kita minta jalan yang lurus, yang selamat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa dia? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Itu jalan kita minta. Kita duduk saudara sama-sama muzakarah mutala'ah surah Fatihah. Al-Fatihah ni kalau kita belajar sampai berjanggut tak habis lagi. Akhlak Fatihah saja. Dia tu suratul akhlak. Dalamnya ada akhlak, ada adab. Pribadi. Nak jaga mulut, belajar Fatihah. Nak jaga hati, belajar Fatihah. Nak eratkan suratul rahim, belajar Fatihah. Kerana dibaca setiap hari. Saudara. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu kita semua tahu yang dimurkai oleh Allah ya ialah orang-orang antara Nasrani dan juga orang-orang Yahudi. Saudara yang dirahmati Allah. Saya ambil sedikit dua perkara pada pagi ini. Jam menunjukkan 7.25. Fadilat surah Al-Fatihah dan solat subuh berjamaah. Kalau ndaklah tajuk ni. Kalau tak ndak, kita cerita roti canai. Nak buat roti canai boleh juga. Kita dalam masjid, kita dengar baik-baik surah Al-Fatihah. Ada 13 fadilat dalam kitab Ibnu Katsir. Yang pertama, dalam kitab hadis ini menceritakan, Haziratul Asrar menyampaikan di sini yang pertama, orang yang sempurna membaca Fatihahnya diampuni dosanya oleh Allah. Karena Allah kata 50-50. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah, kita istighfar, astaghfirullahalazim. Allah ampun dosa kita. Kesejahteraan kita ialah keampunan dari Allah. Nak pergi alam barzakh dapat keampunan Allah, insya-Allah. Kita tak nak yang lain-lain. Kita bawa amalan yang seadanya. Bawa sedekah sikit, haji sikit. Haji tak dapat pergi setahun tiap-tiap tahun. Lepas tu umrah sedikit, saudara. Itulah amal kita bawa bersama ke alam barzakh. Alam yang kita tak tahu dalam tu. Kerana dalam tu ada. Jadi Al-Fatihah diampun. Kemudian Allah terima kebaikan. Setiap kerja kita mulakan dengan Al-Fatihah. Duduk kat ofis tu ataupun duduk kat kedai tu sebelum memulakan perniagaan. Apa juga aktiviti. Kita nak mulakan baca Al-Fatihah. Dekat kawan saya workshop. Saya kata, start Al-Fatihah. Baca Fatihah semua. Satu je tak baca. Pasal dia punya partner tu Cina. Yang lain semua baca Fatihah. Kita pun macam tu. Nak buka perniagaan pagi tu, Al-Fatihah start. Jangan terus berniaga aja. Baca doa dulu. Kerana dia Allah bagi 50-50. Tak ada surah yang lain. Qul huwallah, walaupun dia 1/3 Al-Quran. Tapi dia tak dapat privilege seperti itu. Kemudian orang yang mengamalkan Fatihah ini dengan bersungguh-sungguh, dengan ikhlas hati, Allah janji dengan dia aman dari kemurkaan Allah. Tak macam LGBT tu. LGBT tu dilaknat Allah, iblis dilaknat oleh Allah. Tuan-tuan pengamal Al-Fatihah aman, makmur, dipelihara oleh Allah. Dalam rahmat Allah. Ni kita belum cerita naungan Allah lagi ni. 7 gulungan. Tak cerita, ni kita cerita ni dulu. Saudara, aman dari kemurkaan Allah. Allah tak murka, Allah suka dengan dia. Saudara yang dirahmati Allah. Kemudian
Allah jaga lidah kita. Rupa-rupanya kita lupa. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Dekat situ ada 'allamahul bayan. Nak bertutur guna lidah. Allah yang jadikan lidah. Satu lidah ni, lisana wa syafatain ni, dua bibir ini. Allah jadikan. Di sini dia kata Allah pelihara lidah daripada azab neraka. Allah pelihara lidah kita. Rupa-rupanya Allah pelihara daripada mengata orang, mengeji orang, mengutuk orang. Macam-macam lidah ni. Lidah ni menyebabkan kita dihantar ke jannah. Allah pelihara lidah daripada perkataan-perkataan yang kita baca, yang kita lidah. Kerana apa dia kata kat sini? Allah pelihara lidah daripada membaca perkara-perkara yang membawa ke neraka. Kita ni sedap mengata orang kat belakang ni. Hidup kita, jangan kita ingat amal kita banyak. Jangan ditipu oleh syaitan. Zikir kita banyak. Kita kena low profile dengan Allah. Zikirku masih sikit. Sedekahku lagi sikit. Baca Quranku pun sedikit. Semua sikit. Ampun dah aku. Nabi ajarkan kita ampun. Astaghfirullahalazim tu. Kalau boleh ada sahabat yang dia kata 80 kali, kita tengok dalam kitab Syekh Abdullah Al-Haddad tu Kemudian ada yang dia kata 70 kali, ada yang 60 kali. Kita pilihlah. Tuan Haji nak yang 80 kali, istighfar 80 kali. Nak 70 kali, Kak Hajah nak 60 kali, 60 kali. Dosa kita banyak. Dosa kita dengan siapa-siapa saja. Lidah. Munafaatkan lidah. Ini Fatihah. Dari Fatihah, terpelihara lidah kita. Kemudian dilepaskan. Ini nak cerita ni pasal ahli Fatihah ini dilepaskan daripada azab kubur. Takkan tak suka kita. Baca Fatihah aja anak kita baca Fatihah. Alhamdulillah 7 ayat tu. Biar dia cekak betul-betul ayat tu betul-betul. Kemudian bila dah azab kubur tak ada. Bila dah ringan di kubur, maka dia ringan di alam barzah, dia ringan di alam padang mahsyar, dia ringan, maka di alam akhirat insya-Allah kepada jannah dia. Dia bermula daripada alam barzah. Kalau alam barzah dah teruk, maka dibangkitkan masuk alam akhirat, kena lagi teruk, masuk memang kena campak neraka lah. Orang yang dibangkitkan, saya lompat sikit. Kita tengok, kita ni perhatikan. Kita ni dibangkitkan, bukan kita bangun sendiri. Dibangkitkan. Kita tak mahu bangkit. Nak duduk dalam kubur je lah. Apa azab pun duduk dalam kubur alam barzah tu. Tapi Allah kata, no, aku akan bangkitkan. Sampai harinya, yub'atsun, kamu semua dibangkitkan. Bangkitkan ada 3. Ni sama-sama kita ingat. Takut kita. Tuan Haji, kita dibangkitkan Kak Hajah. Yang pertama, orang yang paling baik nasibnya. Kerana amalan dia, kerana segala yang dilakukan semasa hidup di dunia ni. Di dunia ni cari kawan, jangan cari lawan. Jangan ngata orang, jangan nuding jari orang, jangan. Tak usah buat tu, tak usah. Tak usah kata orang. Tak usah hina orang. Jangan buat, sikit pun jangan. Alah, sikit boleh lah, tak usah. Jangan buat kerja tu. Kita buat yang baik. Ikhlaskan hati. Tak rugi. Apa ertinya kita? Kalau kita sakiti hati kawan kita, apa faedahnya? Sakiti hati kawan. Geram.
Yalah, sekarang ni viral, saya baca je lah. Kelaku tuan-tuan dalam viral tu, minta maaf lah saya sebut pagi ni. Tak usah buat tu, sia-sia, tak ada faedah. Cuba kita fahamkan. Wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malan wa'addadah. Ialah yang mengumpul harta tak apalah, tapi yang mengumpul maksiat ni, yang mengata orang ni. Ngata orang ni, hina orang ni, jangan. Berhentilah. Bulan Rejab ni kita berhenti, bulan Syaban, bulan Ramadan, next year kita dah tak buat lagi koja-koja lama ni. Ini alam barzah, alam kubur. Dibangkitkan dengan 3. Yang pertama, tuan-tuan, dibangkitkan telah disediakan macam VIP. Kita keluar rumah ada driver dah, ada kenderaan dah. Umpamanya macam tu, keluar kubur tengok-tengok ada kenderaan. Dalam kitab tak disebutkan kenderaan apa. Haiwan ke apa tak disebutkan. Kemudian pakaian. Dan kemudian makanan. Termasuk minuman. Dipersilakan naik kenderaan itu menuju jannah Allah. Orang yang terbaik, nombor 1. Kenapa kita nak mengata orang, nak kutuk orang, nak sakiti hati orang, nak benci orang ni, nak benci orang ni, tak payah. Saudara, kita abdi diri kepada Allah. Kita puji Allah. Saudara. Yang kedua, orang ni dah lepas dah. Ramai bermilion orang yang dapat macam ini ni. Mudah-mudahan kita termasuk dalam tu. Yang kedua, orang ni dikeluarkan, tak ada pakaian. Saya punya pakaian mana? No, kau tak ada pakaian. Jalan. Kau tengok. Padang mahsyar ni, satu padang yang putih. Rata. Tak ada bukit, tak ada lubang, tak bertepi. Kita tak tahu kat mana nak pergi. Nak ke sana, nak ke sana, nak ke sana. Tak ada panduan. Bukan ada waste. Kalau ada waste tak apa. Tengok, oh jannah. Ikut waste. Tengok ada. Oh ada jam. Tak ada. Waste tak ada. Tadi dia naik kenderaan. Memang kenderaan itu memang Allah dah hantur benda ni. Dia terus dah lepas dah ke jannah. Itu yang paling untung. Ini yang kita tak. Ini bukan rekaan. Yang tadi melilau ke sana kemari. Dihalau, dihambat ke sana. Masuk seperti ayat dalam surah Az-Zumar tu, wasiqal ladzina kafaru. Dan yang ketiga, ya, bangun daripada kubur terus disambut oleh para malaikat, diseret oleh para malaikat, dicampak ke dalam jannah. Malaikat punya kerja bukan macam kita tarik sikit Tuan Haji, tak ada. Berdesuk dia tariknya. Masuk neraka jahanam. Na'udzubillah min zalik. Baca Fatihah yang betul. Amalkan Fatihah yang betul. Kemudian, di akhirat besok orang yang mengamalkan Fatihah dapat bertemu dengan Allah sebelum beberapa anbiya dan aulia bertemu Allah. Tengok martabat orang amal Fatihah. Bukan main-main ni surah Al-Fatihah ni. Fatihah tak baca sembahyang tak sah. Sujud macam manalah. Saudara. Kemudian, memperoleh kebaikan seperti orang yang membaca Taurat, Injil, Suhuf Idris, Suhuf Ibrahim, Zabur dan lain-lain. Baca Fatihah. Kemudian, mendapat darjat yang mulia dan tinggi, ya, diangkat oleh Allah di jannah. Dah masuk syurga, diangkat lagi oleh Allah. Fatihah aja. 7 ayat, bukan susah. Baca selalu. Al-Quran pun janganlah tak baca. Yang baca, dibaca. Kemudian, orang yang membaca Fatihah setiap hari ini diumpamakan seperti menyedak, maknanya bersedekah, bukan rial tau. Dalam kitab tu kata az-zahab. Ma makna zahab? Gold. Tiap-tiap hari dia bersedekah seperti bersedekah emas. Tengok tu. Orang yang membaca Fatihah ini seolah-olah memberi bersedekah emas. Dalam kitab ni. Subhanallah. Bersedekah emas di jalan Allah. Setiap huruf Fatihah. Berapa huruf Fatihah ada?
Ada kuis pagi ni. Berapa ada Tuan Haji? Huruf Al-Fatihah. Daripada Bismillah ba tu sampai waladhdallin belakang tu berapa Fatihah? Berapa huruf Fatihah? Hari ni kira. Huruf Fatihah ada 120 ke? Ada 140 ke? Ada berapa? Berapa Tuan Haji? Baca Fatihah dah banyak dah ni. Dah berapa tahun Tuan Haji Tirmizi? Berapa Fatihah kita? Huruf Fatihah. Setiap huruf Fatihah itu adalah penutup, iaitu penutup kunci pintu api neraka. Allah selamatkan. Baca Fatihah. Ingat balik nanti tengok satu. Kalau susah buka aja internet. Tanya berapa huruf Fatihah. Ada 140 berapa. Al-Fatihah ni kalau kita belajar, berapa sabdu ada di dalamnya, berapa baris bawah ada di dalamnya, baris atas di dalamnya. Kerana orang yang cintakan Fatihahnya tu, berapa alif di dalamnya, berapa huruf di dalamnya, berapa, semua dikaji, dia suka tengok. Kenali Fatihah. Kita tak kenal Fatihah, kita tak baca. Dulu masa saya dengan Ustaz Ayub, bapa kepada siapa Ustaz yang jaga bahagian pendidikan? Ustaz Anas. Dulu dengan bapa dia Ustaz Anas, bapa dia dulu masa dekat sekolah Bistari Subang Jaya, kita ada buat program Al-Quran ni. Tanya orang, baca Qul Huwallah tak hari ni kenal tak Al-Ikhlas? Ramai orang tak kenal Al-Ikhlas. Qul Huwallah dia kenal. Al-Fatihah dia tak kenal. Alhamdulillah dia kenal. Manusia masa tu pengkik. Masa tu penyakit tengah suka letak apa tu? Tuan Haji Wan letak bertindik, letak apa ni? Kat pusat dia letak apa nama tu yang macam, yalah dia suka cucuk-cucuk tu. Dekat lidah dia letak apa tu? Itulah budak-budak waktu tu. Saya buat survey tu. Ya Allah, anak-anak dara kita. Habis semua tempat diletaknya, ditindiknya, diletaknya tu. Apa benda tu? Gila betul. Ikut orang. Sekarang ni dah tak ada, dah hilang dah cerita tu. Zaman pengkik dulu tu. Saya tanya survey tu. Masa tu kita buat survey sembahyang subuh. Tinggal 3% saja sembahyang subuh. Yang lain memang 80%. Banyak tinggi sembahyang berjemaah, kurang sikit. Sembahyang ini, sembahyang 83% ke apa. Semua beritahunya sembahyang. Tapi sembahyang cukup tak 5 waktu. Dah mula tolak. Sembahyang jemaah lagi, tolak lagi. Lepas tu sembahyang zuhur, sembahyang jemaah sampai subuh 3%. Waktu tu saya buat survey, sembahyang subuh berjamaah 3% daripada penduduk. Baik, kita balik kat sini. Ya. Kemudian setiap huruf dia tadi. Kemudian rumah yang dibacakan di dalamnya kehaja Al-Fatihah dan ayat Al-Ikhlas secara konsisten istiqamah, ya, dikurniakan oleh Allah banyak kebaikan. Baik siapa yang duduk di dalam rumah tu dapat kebaikan. Kucing duduk dalam tu pun kucing dapat kebaikan. Dikurnia kebaikan yang luas dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian Al-Fatihah dibacakan ayatul kursi. Kemudian dibacakan surah Ali Imran setiap kali selepas solat. Maka ya, Allah memelihara kita daripada musuh yang terdiri daripada manusia ataupun haiwan. Kemudian orang yang membaca Al-Fatihah sebelum tidur, baca Al-Ikhlas sebelum tidur, Allah kurniakan keamanan, ya, kecuali mati. Kalau dah sampai ajalnya, Allah cabut mati. Saudara, itulah Al-Fatihah. Kalau kita nak teruskan lagi ya, Al-Fatihah ini jam 7.45, sikit lagi. Sarapan ada kan? Ya, sarapan ada. Baik. Sikit aja.
Ya, dipanggil ya, Al-Fatihah ni saya sempat tulis malam lebih kurang 30. 30 lebih. Dia ada berapa puluh nama. Saudara, banyak sangat nama. Dari kitab ni ada, dari kitab ni ada, daripada kitab ni ada. Jadi bacalah Al-Fatihah. Dan dalam surah Al-Hijr 87 tu, ya, walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim, itu tuan-tuan ingatlah ayat tu. Kita sebagai orang tua ingat Fatihah tu 7 ayat yang dibaca ulang-ulang. Kerana ya, bahawasanya Al-Fatihah ini dia pembuka kitab. Ya, dia ummul kitab. Dia ummul Quran. Dia adalah hazanah agung, hazanah, khazain, hazanah yang agung di sisi Allah. Kemudian dialah al-wafiyah, dialah al-waqi'ah, dialah al-hanzu tadi, perbendaharaan, dialah al-kafiyah, dialah al-asas, dia adalah suratul nur, cahaya, alam barzah besok, suratul hamd, puji-pujian Allah, suratul syukri, ya, suratul hamdil ula, kemudian suratul ru'yah, kemudian suratul syifa, suratul syafiyah, suratul salah, kemudian suratul du'a, ya, suratul talab, kemudian suratul sul, kemudian surah thawmil masa'ah lah, ya. Kemudian suratul munajat, suratul tajwid, ya. Lepas tu suratul mukafah. Kemudian afdalus suwaril Quran, seafdal surah dalam Al-Quran, Al-Fatihah. Ya. Bagi anak kita fasih dan banyak lagi. Ya, jam dah, saya nak berhenti 7.45. Jadi saudara yang dirahmati Allah, ya, sampai di sini, ya. Jadi kita balik kepada mula-mula tadi, syaitan dilaknat Allah, dipecat oleh Allah. Kita jangan ikut dia. Ya, kemudian kita ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia yang membawa rahmat. Ya, dan mudah-mudahan kita sejahtera di dunia dan sejahtera di alam barzah. Pada sesi yang akan datang, insya-Allah nanti saya akan sama-sama kita kongsikan, iaitu siapakah di antara kita yang mendapat privilege di padang mahsyar. Saudara, mudah-mudahan kita dibangunkan nanti, Allah sediakan kenderaan, Allah sediakan pakaian, Allah sediakan makanan. Itu yang kita takut. Di padang mahsyar ni tak ada apa. Air tak ada. Bukan ada orang jual mineral water macam kat traffic light tu. Ada jual lah sambui ke apa. Tak ada. Tak ada siapa kat situ. Hanya orang-orang yang dibangkitkan daripada kubur. Itu je manusia yang ada. Berjuta-juta. Tak tentu hala. Cuba bayangkan punyalah keadaan tu. Setitik air ni pun tak ada kat sana. Kita nak minum dalam keadaan haus. Dengan sebab itu, kita pegang betul-betul 4 perkara. Musyattaqatu arba'atin nafar tu. Ya, al-jannah, iaitu syurga itu merindui 4 kumpulan orang-orang. 4 kumpulan ni. Nombor 1 sekali, dia suka orang yang baca Quran. Malam tadi kita cakap dalam kelas Quran. Kelas Quran ni bapak-bapak, suruhlah siapa-siapa datang. Bukan saya saja. Siapa datang, ajak Quran datang. Ustazah Su nanti panggil lepas ni ke. Suruh dia datang, belajar Al-Quran. Jangan jemu. Belajar Al-Quran minal mahdi ilal lahdi. Belajar Quran ini daripada buayan Tuan Haji. Oi, bila dah berjanggut tu ingat tak nak belajar Quran. Oh, dah janggut dah panjang sampai lutut dah. Tak payah belajar Quran. Tak, no. Belajar Quran minal mahdi ilal lahdi saja. Mahdi mana? Mahdi buayan. Lahdi apa? Liang lahat. Artinya daripada awal hidup sampai mati. Belajar Al-Quran non-stop. Saudara, walau dah pencin belajar Al-Quran. Yang kedua, ya, hafizul lisan, jaga lidah. Orang yang dirindu oleh syurga, orang yang jaga lidah. Yang ketiga, mut'imil ji'an,
Orang yang beri makan orang lapar. Nah, sekarang ni banyak orang lapar, perang ke, jadi pelarian ke apa. Kalau kita ada rezeki, kita ikut kumpulan-kumpulan yang buat apa nama ni, mesi sesi menolong orang, bagi. Ataupun kita bagi makan kawan-kawan kita, bagi makan orang lapar. Orang lapar ni bukan orang miskin aja, orang kaya pun lapar. Bagi makan. Dan yang keempat, ni, nak datang ni. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ya, bukan puasa sekadar lapar dan dahaga saja, tapi martabat puasa ada 3. Ya, iaitu yang pertama sekali kita puasa orang awam, kemudian khusus, kemudian khususul khusus. Kita jagalah puasa kita. InsyaAllah dirindui oleh syurga. Saudara, tempat kita balik ialah jannah. Nak balik ni ke sana. Kita tak tahu. Janganlah berani-berani nak kona sana, kona sini. Dahsyat azabnya. Memang kita belum nampak. Ya, syaitan kata, alah tu cerita aja. Itu iblis. Orang dah kena laknat ya. Dia dah kena laknat, memang cerita macam tu. Kita jauhilah. Kita perhatikanlah raqib wa atid kiraman katibin itu yang nak menulis kebaikan kita. Mudah-mudahan kita jumpa di sesi yang lain. Saya mengucapkan kepada datuk-datuk, tuan-tuan semua, ya, mudah-mudahan jadilah hamba Allah yang soleh. Dan jadilah orang yang dibangkitkan besok dengan kenderaan, dengan pakaian, dan dengan makanan. Dan menuju ke jannah Allah. Berlindunglah daripada dibangkitkan. Dahlah tak sunat, tak ada pakaian, dibiarkan, tak ada siapa jaga. Bukan ingat nak cari bini kita ke, nak cari anak kita ke, dah tak ingat dah. Tak tentu hala. Jangan sampai di situ ya. Berdoa daripada sekarang dengan Al-Fatihah. Kunci kita ada. Dan yang ketiga lagi tak usah sebutlah. Ya, kita nak yang nombor 1 tu saja. Mudah-mudahan selamat kita. Selamat mengamalkan Al-Fatihah dengan betul. Dia teruskan belajar Al-Fatihah. Dan bulan depan kalau panjang umur, ni bulan Sya'ban, kuliah subuh, saya nak tanya berapa huruf Al-Fatihah. Jangan lupa. Kongsi-kongsi lah. Biar sama je jawapan. Kalau 120 lah semua huruf. Kalau 140, kita kira sama-sama pagi tu esok. Tuan Haji, boleh? Kalau tak dapat, saya tak tahulah. Baru soalan senang macam tu tak dapat. Tuan Haji Wan? Ya? Tuan Haji Wan boleh tanya sang isteri. Dia boleh cakap Jawa. Pira. Dia kata pira. Jangan cakap pira pira tu cemplang. Tahu Tuan Haji Wan tahu cemplang? Bahasa Jawa cemplang ni dia macam lauk tak cukup garam. Jadi bahasa Jawa dia tak boleh cemplang. Okey. Tuan Haji apa ni? Tarmizi boleh Berapa huruf Al-Fatihah? Kita cari nanti. InsyaAllah jumpa lagi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim. Yang baik itu datang daripada Allah. Kesalahan saya mohon maaf zahir batin. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan bersih, putih seperti mana kita baru lahir. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarapan ada? InsyaAllah sarapan ada disediakan. Tu Tuan Haji Isa dah turun tu. Ikut Tuan Haji Isa.